Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah semua alhamdulillah. Insya-Allah hari ini kita di sesi ketiga di sesi ketiga. Of course sekiranya ada yang terlepas mana-mana sesi, recordingnya ada, cumanya mungkin setakat ni tak pernah bagi link lagi kat dalam grup so nanti insyaAllah lepas ni akan bagi link untuk sesi-sesi yang telah terlepas, bagi yang kalau nak catch up lah sekiranya ada yang terlepas Ala kulli hal, insyaAllah malam ni kita akan continue daripada sesi yang lepas. So dua sesi yang sebelum ni banyaknya berkisar kepada wahyu yang pertama dalam sesi yang pertama itu banyak dibongkarkan persoalan lah sebenarnya. Sejauh mana kita faham wahyu yang pertama tu, yang merupakan satu wahyu yang sepatutnya penting lah. Al-Quran tu semuanya penting. Tak ada ayat yang kata ayat ni tak perlu dan tak penting tetapi ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih sebagai permulaan wahyu, pembuka kenabian Nabi SAW tu ada kepentingannya yang tersendiri. So ditimbulkan persoalan sejauh mana kita faham apa yang kita biasa faham, biasa kita dengar dan dirungkai begitu Dan lead kepada sesi yang kedua, ini sesi yang semalam kita dah tengok apakah akidah yang ditanam di dalam wahyu yang pertama Dan malam ni insya-Allah semalam kita tergantung dalam satu persoalan, apa kaitan bahagian yang kedua surah Al-Alaq. So insya-Allah harapnya walaupun ada slide-slide yang akan pancarkan beberapa ayat tetapi sebaiknya kalau ni ada Quran terjemahan sendirilah untuk kita refer masing-masing, untuk kita membiasakan proses tadabbur tu walaupun insya-Allah kat sekolah dah biasa, tetapi ni dalam konteks kita sendiri maknanya kalau sekolah tak ada buat program, tak ada apa, maknanya kita personally as a Muslim tu sepatutnya amat biasalah kita membuka Quran, melihat apa maksudnya dan sebagainya. Okey, so temanya adalah first kali nak memahami apa yang second half surah Al-Baqarah, surah Al-Alaq ni apa ceritanya. Dan semalam ada dah keluar kan jawapannya, kisah Abu Jahal kisah Abu Jahal. Dan nama Abu Jahal tak ada disebut kat situ. Tetapi kalau yang Qurannya ada footnote yang melarang solat tu siapa? Abu Jahal hence kita tahu, dan ketika ayat ni turun memang clear berkenaan dengan episod itu dan manusia itu Okey, insya-Allah. So kita pergi kepada ayat-ayat tersebut Of course ayat-ayat ni kita dah cover, 5 ayat yang pertama kita dah cover. Harapnya kita masih ingat dan sepatutnya membekas lah sejauh mana akidah itu telah tertanam dalam diri kita. Kalau belum, macam mana nak diusahakan, itu satu topik yang tersendiri macam mana nak tanam akidah. Kita akan bincang dalam sesi yang akan datang. Kemudian ayat yang 3 yang seterusnya telah kita pun dah bincang, diagnose daripada Allah Subhanahu Wa Taala kenapa manusia ni melampau apa masalah manusia ni. Dia bila dia rasa dia serba cukup, dia tak perlukan Allah, dia tak perlukan Tuhan, dia tak perlu cari hidayah dan sebagainya. Itu masalah besar. Dan kita pergi kepada ayat yang the rest of the surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita allazi yanha 'abdan iza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Sekali lalu terjemahannya, dan of course boleh refer terjemahan masing-masing. Adakah engkau nampak orang yang melarang? Ni satu versi terjemahan nanti kita akan tengok ayat per ayat insya-Allah. Sebab ada translation, bila kita translate translate literal tu kadang-kadang bunyi dia jadi pelik dalam konteks Anyway, adakah kau nampak orang yang melarang seorang hamba Allah apabila dia mengerjakan sembahyang? Ni literal lagi kita tak, biasanya dalam terjemahan masing-masing kalau tengok kadang kebiasaannya ada dalam kurungan yang kurungan siapa orang tu kan, betul ke? Rasanya masing-masing Quran biasanya akan ada dalam kurungan yang
hamba Allah tu diberi refer kepada Nabi SAW. Adakah engkau nampak jika ia berada di atas jalan yang betul, atau ia menyuruh orang bertakwa? Adakah engkau nampak jika ia mendustakan serta berpaling ingkar? Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat? Jangan sekali-kali berlaku derhaka. Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya. Ubun-ubun orang yang berdusta, yang bersalah. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya. Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ingatlah, janganlah engkau, wahai Muhammad, menurut kehendaknya, dan sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah. Okay. Now, so first soalannya lah, sebab kita sebelum kita pergi kepada maksud-maksudnya, siapa kita cakap ni kan? Maknanya sebab dekat ayat ni ara'aita allazi yanha kan. Dan ra'a ni nampak kan. Tapi ara'aita tu dia macam bukan isu kau nampak ke rabun macam tu kan. Tapi dia more kepada macam tanya pandangan ara'aita allazi yanha. Kau tengok macam mana, macam tu kalau bahasa kita macam tu lah. Kau tengok macam mana Muhammad tu. Macam tu lah. Kau tengok macam mana orang yang melarang apa? Melarang hamba Allah ketika dia sedang solat So dia basically ara'aita ni tanya pandangan So first, siapakah orang ni? Dan kita pun dah jawab dalam sesi yang lepas. Abu Jahal. Macam mana kita tahu? Sebab memang ada kisah dalam sirah Nabi SAW. Dan kisah ni kalau kita buka buku sirah ada, kitab hadis pun ada dalam kisah tu dalam kisah tu ni dipendekkan cerita Nabi Muhammad SAW bersolat di hadapan Kaabah. Ini fasa Mekah Fasa Mekah maksudnya ketika of course ketika tu dakwah dah terbuka masa dakwah, kalau kita tengok sirah, just refresh mind masing-masing. Masa 3 tahun yang pertama tu secara rahsia, maknanya Nabi SAW tak mendedahkan pun dia bawa apa kan? Memang rahsia lah, orang tak perasan pun Nabi sedang buat apa. Walaupun ada macam Khadijah dah masuk Islam, Abu Bakar dah masuk Islam, tapi orang tak perasan Kemudiannya zaman yang 10 tahun yang selepas tu, zaman dakwah yang terbuka, maknanya orang dah tahu Nabi berdakwah. Cumanya masa awal tu orang hanya tahu Nabi berdakwah, tapi orang tak tahu siapa yang dah ikut. Siapa yang terkantor itu, siapa yang macam keluarga Yasir kan, Ammar bin Yasir, Sumayyah, yang kantor itu kenalah. Bilal kantor kena tapi kebanyakan orang menyuruhkan keislaman dia until later on. Yang tu nanti kita akan cerita, kita akan cerita kejap lagi lah bila mana berubah tu so fasa itu maknanya bila Nabi dah zahirkan keislaman dan dakwahnya, serentak dengan tu ada juga Nabi bersolat di hadapan Kaabah tu sebab itu part of ni. Tapi ini sebelum solat 5 waktu tu tau kan, maknanya sebab kita tahu Isra Mi'raj tu solat 5 waktu. So ni so dia ada pembincangan lah macam so solat apa tu kan kalau bukan solat Zuhur asal. So dan juga kalau kita siapa familiar apa wahyu yang kedua, apa wahyu yang ketiga selepas Iqra, wahyu yang pertama, ada familiar tak? Ada pernah dengar ke? Saya tak ingat. Ahmad Haziq? Pasti. Tak pasti, tak familiar. Yang pasal berselimut tu, ayat yang ada berselimut, surah apa? Ada dua surah yang ada berselimut kat situ, walaupun word dia lain lah, terjemahan dia dua-dua berselimut. Familiar? Dia juzuk 29. Kalau tak familiar, satu ya ayyuhal muzammil, satu ya ayyuhal mudassir so tu dua surah yang turun yang ada khilaf lah, ada yang kata yang satu tu dua, yang ketiga, dan ada satu maknanya turutan yang mana satu tetapi dalam salah satu surah tu ya ayyuhal mudassir ya al mudassir kum fa'anzir dia suruh berdakwah tu tapi yang lagi satu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila qumil lail tu bangun malam, dan dalam bahasa kita tu qiyamul lail lah, bangun malam solat malam. So itu pun interesting, maksudnya solat malam tu dah ada walaupun solat 5 waktu tu belum diwajibkan lagi. So itu satu pembincangan, maknanya walaupun sebab kadang-kadang kita bayangkan so sebelum solat 5 waktu tu Isra Mi'raj tu dia tak ada solat ke?
dah ada dah solat kan. Cumanya solat yang fardu tu tak ada. Solat yang ada tu solat solat malam sebagai bekal pendakwah. Yang kalau kita nanti kita sampai surah Al-Muzammil, kita boleh tengoklah kenapa amat penting solat malam Now, apa nak cerita? So Nabi SAW solat depan Kaabah dan datanglah Abu Jahal dia kalau ni nak dipendekkan cerita lah Abu Jahal dalam sembang-sembang dia dengan orang musyrik yang lain Of course kita tahu Abu Jahal ni karakter gangster kan. So dia macam dia ada kata lah, maksudnya aku tak akan biarlah kalau Muhammad tu duk tunjuk lagi apa macam dia bersolat depan Kaabah ni kan. Mana boleh kita biar macam tu. Dan dia ada kata keluarkan kenyataan sehingga macam kalau dia tak buat apa-apa bila Nabi Muhammad SAW datang lagi solat tu, kalau dia tak buat apa-apa macam dah menjatuhkan muka dia lah di depan orang Quraisy kan. Orang kata itu bukan berapi-api kau cakap takkan bagi Nabi solat Muhammad solat kan. So ketika itu dia pun pergi dia pergi dan dekat situ lah dia menegah Nabi solat dan dia dah sampai mengancam kalau aku nampak kau lagi ni diolah bahasa lah aku nampak kau lagi solat macam ni aku akan patahkan tengguk kau, aku akan pijak patahkan tengguk kau, macam itulah lebih kurang Dan ketika satu lagi episod bila berlaku lagi, dia datang, dia pergi secara visible kepada orang lain, tiba-tiba dia patah balik. Dan dalam hadis tu yang ada explanation bila sahabat tanya Nabi SAW apa yang berlaku tadi, sebab nampak Abu Jahal nak macam nak bertindak kepada Nabi Muhammad SAW tengah solat lah, tengah sujud tu kan. Tapi Abu Jahal dia nampak macam ada macam binatang besar keluar daripada tanah lah, yang macam mengancam dia. Sebab tu dia patah balik Tapi dia kata orang lain tak, rupanya orang lain tak nampak benda tu Dan Nabi Muhammad SAW kata dalam hadis tu, seandainya Abu Jahal teruskan niat dia tu, dia akan dimusnahkan oleh makhluk tu lah kan. Maksudnya itu Allah menjaga Nabi Muhammad SAW ketika itu, tapi Abu Jahal membatalkan niat dia. So itu ada hadis yang explain satu episod yang memang clear lah siapakah yang Allah maksudkan dengan orang yang mendegah Nabi solat tu So kita tahu kisah Abu Jahal. Now ini tak sure, ini sebenarnya snapshot gambar ni snapshot daripada satu video YouTube, tak tahu siapa yang buat, tapi dia ada translate kan sekarang. Sekular tu tak pasti kenapa sekular tu dia letakkan Abu Jahal father of ignorance semalam dia sebut apa, bapak kejahilan bapak kejahilan. Alright, now dalam ayat ni, dalam turutan ayat tu, kalau kita pergi kepada bahagian yang last yang ke arah penutup satu ancaman yang besar yang Allah bagi direct kepada Abu Jahal ketika kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah kan. Kalla jangan, sekali-kali jangan, macam itulah. La illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah, kalau dia tak berhentilah kan, apa yang dia nak buat tu, kami akan sentap ubun-ubun dia ubun-ubun. Nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun orang yang berdusta dan bersalah. So gambaran menyentap ubun-ubun ni macam satu, macam orang yang power buat kepada orang yang langsung tak ada kuasa kan, macam boleh dia sentap macam tu je dan dia heret begitu Keduanya cara handle yang ganas lah, dan dia bukan kita kan pegang tangan ke apa kan, memang dia sentap terus ubun-ubun So itu gambaran akan diperlakukan dengan dahsyat Ustaz. Yep. Ubun-ubun tu apa? Ubun-ubun tu apa? Biasa dengar Amir Haziq, Amar Haziq tak usah dengar. Pernah tapi tak cuba nak tahu maksud dia. Oh, tak tahu maksud. Okay, interesting. Kalau kita kejap kalau kita Google ubun-ubun, maksud ubun-ubun ni dibacakan Ubun-ubun adalah bahagian puncak kepala yang ketika masih bayi masih lembut dan tampak bergerak turun naik, etc. Okay, so kalau yang lain apa? Bahagian empuk kepala, bahagian dekat dengan dahi. Tu kalau kita tengok Google punya translation lah. So macam dia sentap di situ lah. Okay, harapnya menjawab. Itulah sebenarnya ubun-ubun jap. Kalau ubun-ubun ni bahasa Melayu ke bahasa Indonesia Sebab kalau dia cakap Wikipedia bahasa Indonesia, so mungkin translation Indonesia. Tak pasti kalau bahasa Melayunya kamus bahasa Melayu, ubun-ubun dalam kamus bahasa Melayu dengan contoh sinonim. Wallahualam, nanti boleh tengok lah. Boleh tengok. So bahagian itulah kan. Anyway, jazakumullah khairan katsira atas soalan tu. Alright, so ayat seterusnya pula
Falyad'una dia sanad'uz zabaniyah. Ni pun ayat ancaman yang okey, selama ni kalau kita baca ada rasa apa-apa? Apa maksud ayat ni? Boleh faham? Antum boleh faham? Apa yang dia fahami? Macam mana orang yang diseksa, lepas tu dia nak minta tolong member dia tolong sekali. Tolong keluarkan dia macam tu kot. Okey. Tapi ni bukan cerita dalam nakil lagi tau. Sebab ayat tadi kata kalau dia tak berhenti, maknanya dia cakap tegahan kepada yang senang. Abu Jahal tu nak tegah Nabi solat kan, ataupun Nabi beribadah kepada Allah. So dia kata berhenti ke tu. Dan aku akan sentak bumbun. Lepas tu kat sini macam basically kalau bahasa kita, kau nak gaduh juga, kau nak lawan juga, ajaklah geng-geng kawan. Kita hantar malaikat penjaga neraka terus. Faham ke ayat macam tu? Macam ayat nak gaduh lah ni. Ayat nak gaduh maksudnya yalah, biasanya orang yang nak bergaduh ni kadang-kadang aku panggil geng aku kan. So dia nak panggil geng, panggil lah kan. Nak panggil puak-puak dia panggil. Kat belah kita ni ada bukan calang-calang geng lah kan, malaikat penjaga neraka kan. So ayat tu bukan calang-calang lah. Ayat tu bukan calang-calang. Kalau kita feel dia punya gertak, nak kata gertak ke? Gertak tu macam acah kan. Tapi dia punya ancaman direct. Kalau nak lawan, meh. Macam tu lah dia punya macam tu. Lepas tu seterusnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. So lepas Allah dah bagi ayat macam ancaman direct gila-gila kepada Abu Jahal tu, dan Allah baru shift balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. So kat sini jangan ni pula, jangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kepada Abu Jahal, kau jangan. Tapi lepas dah kata dah gertak kat situ, dah ancam kat situ. So kau jangan ikut, kau jangan ikut apa yang dia nak lah. Basically macam tu kan Nabi Muhammad. So aku dah ancam dia, aku akan handle dia. So kau jangan risau, jangan ikut apa dia cakap kan. La tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan ikut, jangan taat kepada dia. Wasjud, teruskan sujud, waqtarib, dan dekatkan diri kepada aku. So itu conclusion daripada surah ni, daripada surah ini dalam konteks ending. Kita endingkan dulu sebelum kita pergi yang lebih awal kita untuk ni. So itu satu episod direct ancaman. Dan sebenarnya nanti bila kita sampai kepada surah, dia ada dua abu yang famous kan. Ada dua abu yang jahat yang famous. Satu ni Abu Jahal, satu lagi apa? Oh, kau tak familiar? Apa abu yang kau pilih? Kalau yang baik Abu Bakar kan. Kalau yang jahat ke Abu Jahal yang kau biasa dengar? Anak tak ingat juga. Tak ingat? Yang lain? Tak nak jawab tapi nanti salah. Tak ada masalah ni bukan ujian ke ni. Ahmad Haziq ada tahu apa-apa? Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab kan? Masya-Allah. Yalah. Tu dua otai jahat kan. Dan Abu Lahab nanti kita akan tengok sebab dia ada surah khas dia Abu Lahab kan. Yang memang dia sebut nama. Nanti kita akan tengoklah kenapa kat situ ada sebut nama, kat sini Allah tak sebut nama. Surah Masad ke apa? Surah Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab kan. Kan ada tabbat yada Abi Lahab. So ada Abi Lahab kat situ. Dekat surah ni tak ada Abu Jahal tu. Tapi kita tahu cerita dia. Macam itulah. Dan dia ada reason. Nanti bila kita sampai surah Al-Masad, kita akan ceritalah kenapa Allah sebut nama direct kat situ. Sedangkan kat banyak tempat lain dalam Quran ni, kadang-kadang kisah tu dia ketahui ni cerita Muhammad tu, tapi Allah takkan sebut nama Okay. Now kita balik kepada Abu Jahal Kita nak cuba kenal sikit Abu Jahal. Kalau kita belum kenal lah, biasanya namanya agak dikenali. Tapi now satu soalan itu gelaran sebenar ke? Gelaran sebenar ni maksudnya, adakah ketika dia bersama dengan geng-geng dia, masyarakat kan, masyarakat Quraisy apa semua, adakah memang orang memang panggil dia gelaran ni? Abu Jahal. Logik tak? Tak logik kan? Maksudnya nak kena lempang lah kan? Maksudnya dah lah dia gangster lah tu, panggil bapak kejahilan. Memang tak logik Kita je panggil dia tu. Namanya Nabi umat Islam panggil dia Abu Jahal. Tapi satu soalan gelaran sebenar dia sebelum dia dipanggil dengan gelaran tadi, gelaran asal dia apa? Siapa tahu? Siapa pernah dengar?
Abu apa? Ada yang pernah dengar? Tak pernah Okey, kalau pernah dengar Abul Hakam Abu Al-Hakam. Siapa pernah dengar? Nama asal dia. Bukan nama Abu ni bukan nama. Dia kinayah, dia gelaran. Boleh faham tak Abul Hakam tu apa maksud dia? Pernah dengar Luqmanul Hakim? Kenapa? Al-Hakim tu apa biasa kita kata Luqmanul Hakim, kita translate dalam bahasa Melayu apa? Hakim. Hakim yang Oh, bukan hakim, judge tu. Itu bahasa Melayu hakim. Lagi-lagi. Luqmanul Hakim. Oh, tak biasa dengar orang sebut dalam bahasa Melayu Luqman something. Luqman yang something. Tak biasa dengar. Okay, kalau kita translate dia jadi Luqman yang bijaksana Luqman yang bijaksana. So kalau word daripada root word yang sama, hikmah, biasa dengan hikmah. Hikmah yang penuh berhikmah apa tu, kebijaksanaan lah maksudnya. So dia jadi quite interesting kalau kita tahu hakikat ini. Maknanya semua orang actually panggil Abu Jahal ni dengan gelaran Abu Al-Hakam. Maknanya bapa kebijaksanaan. Okay, so satu persoalan yang menarik kat sini ialah macam mana boleh bertukar daripada Abu Al-Hakam kepada Abu Jahal? Now, okay, Abu Al-Hakam tu boleh agak tak kenapa dipanggil begitu? Basically sebab itulah dia. Macam sebab memang dia bijaksana maknanya dia, okay, selama ni kita terbayang Abu Jahal ni kita nampak apa orang yang jahat, orang yang macam ni kan. Kita tak perasan dia tu sebenarnya dia acknowledge sebagai orang yang genius, orang yang brilliant orang yang brilliant. Dia satu karakter dengan Umar Al-Khattab sebenarnya. Dua-dua gangster, dua-dua ganas dan dua-dua otak geliga. Dua-dua otak geliga Dua-dua orang super cerdik Cumanya kat sini Abu Al-Hakam. So, boleh agak tak kenapa? Sebab ni satu soalan menarik. Kenapa semua orang kata dia bapa kebijaksanaan? Tiba-tiba kita panggil dia bapa kejahilan. Adakah dia jalan-jalan terantuk, hilang ingatan ke, ataupun apa yang menyebabkan dia jadi jahil tu? Kalau teka-teka lah. Sebab dia tak tahu Ustaz. Tak tahu. Yang lain? Atau soalan lain, adakah betul-betul dia memang hilang kebijaksanaan dia tu? Maknanya dari segi konteks biasa lah. Maknanya dia bijaksana tu maksudnya kalau isu-isu pembendaharaan Mekah apa semua tu, dia boleh fikir kan. Tu kehebatan dia. Adakah dia hilang benda tu yang menyebabkan dia dipanggil jahil? Ataupun sebenarnya tak? Sebenarnya bukan So memang dari segi masyarakat dia still brilliant. Dia still kalau bahasa student scorer lah apa kan. Maknanya dia gitu Tetapi dari segi Islam dia consider Abu Jahal. So bila kita cakap jahil ni, biasanya kita boleh kata macam mesti ada absence of ilmu lah kot. Kan jahil betul itu maknanya takkan ni pun tak tahu. Kadang-kadang kita cakap kan jahil sungguh kan, ni pun tak tahu ke? Maksudnya soalannya macam lack of ilmu tu menyebabkan orang tu dipanggil jahil ni. So adakah ilmu yang Abu Jahal tak ada? Dan kalau kita tengok dalam Quran tu sendiri, ni mungkin boleh buka tengok ayat-ayat pasal tu. Ada Allah sebut apa-apa pasal ilmu tak? Dalam second half surah Al-Alaq tu yang kisah Abu Jahal tu lah. Ada pasal ilmu ataupun yang root word dia ilmu. Root word dia ilmu. Ada jumpa tak? Kalau tengok yang Arab dia lah, tulisan Arab dia mungkin kita boleh detect. Kalau tengok terjemahan dia mungkin kita akan terlepas pandang kat mana ilmu tu kan. Tapi kalau tengok bahasa Arab tu tengok ada tak Ain Lam Mim, ilm. Alam ya'lam. Ayat 14 tu Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalau kita macam translate bahasa kita mungkin kita kata dia tak tahu ke Allah tu melihat. Soalannya gitulah. Dia tak tahu ke. Dan itu indikasi kalau kita nak cakap dia ada ilmu yang dia hilang ke? Itulah ayat yang apa yang kata? Ayat yang indicate benda tu Now, so bila kita kata bila kita nak kata kat mana yang menyebabkan dia digelar sebagai orang yang jahil tu, ilmu apa yang dia tak ada, ilmu yang bersifat begini bukan ilmu duniawi, bukan ilmu apa-apa yang dia
Yalah, dalam kehidupan dunia tu. Tapi seolahnya macam dia tak tahu ke Allah melihat. Dan benda-benda ni kita dapat dari mana So kalau kita tengok ni nak ambil contoh lah dalam ayat Quran yang lain sebagai contoh yang berkaitan dengan ilmu So a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. So ini just satu contoh lah bagaimana Allah relate Allah ciptakan 7 petala langit dan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Itu untuk apa? Supaya kamu mengetahui. Biasanya kita translate lita'lamu ke apa ni, supaya kamu tahu supaya kamu ataupun supaya kamu berilmu, kalau kita nak guna word Arab ilmu tu, bahawa Allah tu maha berkuasa atas sesuatu Now dalam Quran banyak diindicate begitu maknanya Allah kata Allah create something tu untuk kita tahu something. Dan ini contoh-contoh highlight bahawa benda yang kita sepatutnya tahu dan realise berkenaan kekuasaan Allah, bahawa Allah tu maha melihat dan sebagainya. Just nak bagi contoh bahawa benda ni akan jadi obvious kalau kita baca Quran kalau kita baca Quran Now, so dia berbalik kepada, kalau kita tengok ayat awal surah ini Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu Iqra' wa rabbukal akram. Nabi disuruh baca apa so kita balik betul soalan tu. Nabi bila diulang Iqra' tu, Nabi disuruh baca apa exactly? Kalau soalan yang obvious. Ke tak obvious soalan tu? Apa yang Nabi kena baca dan apa yang Nabi keep on baca selepas wahyu pertama tu lah? Al-Quran. Betul. Baca Al-Quran Dan ini quite interesting sebenarnya. Iqra' ni biasa kita translate sebagai baca Dan dalam bahasa Inggeris biasanya juga ditranslate sebagai read. Tapi ada translation yang dia guna translation recite. Boleh bezakan antara read dengan recite? Recite kalau recite. Pernah. Kalau read tu macam baca macam tu lah kan. Kalau recite ni macam kita baca dengan penuh kefahaman kot. Okay. Ada lagi? Yang lain? Kalau pernah mendengar perkataan tu, recitation. Recite dalam bahasa Inggeris Inggeris betul. Translate Google ni lah. Sekejap, sabar. Maaf Ada jumpa? Sekejap, cuba translate. Kalau recite, kalau dalam bahasa Melayu, mengaji. Okay. Kalau recited, dibacakan. Ada beza lah. So memang kalau biasa dengar kan, kalau bahasa Inggeris orang kata recitation of Quran, sebab dia recite. Now, satu perbezaan dia kalau sedar atau tak ialah bila seseorang tu recite Quran, dia tak perlu ada Quran di depan dia. Dia boleh dari memory. Itu pun dia consider recite. Faham ke? Kalau kita cakap tu baca ke, kita cakap apa Macam kalau baca Quran, adakah kita hanya macam saya buka Quran baca, ni baca Quran kan. Kalau saya ada ingatan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu adakah kita sebut baca juga ke kita guna perkataan lain? Sekejap, sebab nak jawab menghafaz. Hafaz ke apa? Hafaz tu action untuk mengingat kan. Ni maknanya maknanya bila dah ingat tu, macam bila kita baca dalam solat contohnya, kita baca lah kan, ke kita guna word lain nak adakah word membaca tu describe perbuatan tu, perbuatan yang kita bukan baca daripada teks, tapi kita from memory kan. So Iqra' ni word yang actually include benda tu tau. Faham? Dia bukan hanya bila baca tu kena ada buku di depan. Sebab Nabi Muhammad SAW semalam ke kemarin kita dah tanya, adakah Nabi Muhammad SAW belajar membaca? Kalau membaca tulisan dia tak ada lah. Tapi Nabi Muhammad SAW menghafal Al-Quran tu, dia baca dari ingatan. Dan itulah Iqra' yang diamalkan. Faham So dia bukan semata sebab tu dia ada persoalan yang saya bawa sebelum ni, adakah
Sebab sebelum ni biasanya kalau bahasa kita kata membaca buku, membaca tu, amalan membaca tu untuk ilmu tu sebab kita baca buku tau. Tapi kalau kita baca dari ingatan, dia more kepada reminder, dia more kepada itulah kita ingat balik Allah suruh apa dan sebagainya. So that's the more appropriate ataupun the more accurate tuntutan kepada kita sebenarnya bila Allah kata Iqra' tu. Adakah Nabi buat Iqra' tu? Nabi buat, tapi untuk Quran lah dan dari memori dia bukan dari tulisan. Right. So ni kenapa dibawa balik cerita ni? Sebab di fit in balik, sepatutnya untuk kita mengelak jadi Abu Jahal tu, kita kena Iqra' Al-Quran dan kita kena faham. Okay. So satu soalan kalaulah, sebab kita ambil case kita ambil case Abu Jahal Abu Jahal tu semua masyarakat Quraisy kata dia Abul Hakam, dia scorer, dia kalau bahasa student ni apa lagi, Dean Sleaze tahu ke? Korang tahu ke senarai dekan? Tak tahu lagi maknanya form pointer lah, pointer korang tahu ke? Form pointer ataupun tu lah kalau bahasa akademia lagi lah, profesor, macam tu lah orang-orang cendekiawan dan sebagainya. Tetapi di sisi Allah, di sisi Rasul, di sisi Islam, dia jahil. Macam mana boleh jadi gitu? Seseorang, sekiranya kita menjadi template, sebab tu tadabbur ni saya memang suka bawa kepada student lah, apatah lagi masuk IPT dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita tak realise kita mengajar ilmunya banyak, ilmu duniawinya banyak, sehingga kadang-kadang ramai orang acknowledge kita ni cerdik pandai, kita ni profesor, kita ni cendekiawan, ilmu bukan calang-calang. Tetapi kalau kita tak faham Quran, kita tak faham Allah nak bagi tahu apa kepada kita, na'udzubillah, kita akan mengulangi kisah ini, exactly ini. Maksudnya semua masyarakat kata, oh, Abul Hakam, bapa kebijaksanaan dia ni, paling bijaksana dia lah. Tetapi di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW, di sisi Islam, inilah kejahilan. So bagi saya seorang lecturer, dan biasanya lecturer ni akan ada yang profesor apa semua tu, dia satu peringatan yang amat penting. Sebab kadang-kadang kita mengajar something, kita tambah ilmu kita something, tapi bila kita tak usaha benda yang sama kepada Quran, nak faham Quran macam tak ada effort, tak berusaha dan sebagainya, kita risau dia, kita actually ulang exactly kisah Abu Jahal lah kan. Maksudnya masyarakat kata, oh tabik kan, tapi Allah dan Rasul kata inilah kejahilan. Na'udzubillah. So kita kena realise benda ni. So sebab tu datang balik soalan yang ini kan. Sepatutnya, harapnya bila kita realise perkara ni, kita personally ada target dan cita-cita untuk berterusan memahami Quran, bukan hanya bulan Ramadan lah sebenarnya. Tapi berterusan maknanya apakah rutin kita untuk memahami. So siapa yang tak ingat soalan yang sebelum ni, yang saya tanya apa, siapa yang belum khatam terjemahan Quran? So kalau belum, memang kena ada target lah. Maknanya walaupun setiap hari baca beberapa muka surat yang translation tu, terjemahan tu, tapi kalau kita berterusan begitu, InsyaAllah one day kita akan habis, dan kita pernah at least pernah membaca terjemahan setiap ayat dalam Quran, dan at least kita realise apa yang ada. Itu belum, of course itu belum cukup sebenarnya, tapi itu first step. Dan kemudiannya once kita dah biasa buat benda tu, kita akan makin familiar dengan word-word Arab dan sebagainya. Dan bila kita baca dalam Ramadan pun, kita akan perasan, sekejap, ayat ni pasal apa, ayat ni pasal apa. Okay, itu satu pengajaran yang besar. Now, bila kita cakap pasal ni, sebab tema kita ni tadabbur Quran. Apa beza tadabbur dengan apa? Tadabbur tu apa sebenarnya? Sebab tadabbur ni bahasa Arab. Tadabbur ni apa Penerangan ataupun penjelasan bagi sesuatu ayat Al-Quran. Okey, apa beza dengan tafsir? Bukan itu tafsir ke? Tafsir untuk hadis. Bukan tafsir Quran lah, tafsir Quran. Oh. Yang lain ada? Boleh agak tak word dia apa? Tadabbur ni macam apa ni, kita menghayati dan merenung sehingga meresap makna ayat Al-Quran itu ke dalam hati. Ia perkara yang disuruh oleh agama. Tadabbur berbeza dengan tafsir kerana tafsir menjelaskan maksud yang dikehendaki Allah SWT pada suatu ayat. Okey. Boleh faham Boleh faham ke? Tu ayat skema dia. So tafsir, kalau siapa yang pernah buka tafsir, dia memang sebab tafsir ni penting untuk, contohnya kita nak ambil ayat-ayat jadi ayat hukum ayat hukum, maknanya wajib ke sunat ke apa, so dia memang kena tafsir. Sebab nak tengok exactly ayat ni memang mewajibkan ke, just sunat ke,
betul-betul haram ke, just makruh ke, dia ada perbincangan panjang dalam tafsir. Tetapi tadabbur ni basically, so tafsir ni biasanya ulama je lah yang boleh, sebab dia memang kena pakar bahasa Arab apa semua kan. Dia tak boleh kita mana-mana je. Oh, ayat ni sebenarnya maksud dia itu bahaya kita tak mentafsir. Tapi tadabbur ni based on maksud yang dah ada, yang obvious, dan kalau kita tambah dengan tafsir yang apa yang dah dibincangkan, kita bawa kepada, so untuk kita ni apa sebenarnya dia mahu kepada tu macam mana kita nak jadikan dia real kepada diri kita. Nanti insyaAllah dalam sesi yang seterusnya kita akan bincang lebih dalam lah pasal tadabbur tu in itself kalau just word dabaro, sebab tadabbur dabaro boleh agak maksud dia apa, ataupun kalau bahasa Melayu kita ni kita ada ambil untuk merefer kepada bahagian belakang tubuh kita tu, boleh agak apa perkataan tu ke? Kau orang Melayu sekarang dah tak guna word tu? Tak tahu kalau D-U-R Tak tahu. Maaf Ustaz, tak tahu. Kalau dubur, pernah dengar dubur? Oh. Ulang ayat dia? Ayat dubur, perkataan dubur. Perkataan. Ustaz. Dubur. Dalam kursus sains ada. Oh, buku sains ada. Okay. So, dia dari, sebab banyak bahasa kita ni memang ada ambil daripada perkataan Arab kan. So, tu salah satulah. So, tadabbur ni melihat sesuatu di belakang lah basically. So, bila kita kata ayat ni kata sana, so apakah di sebalik ayat ni, macam tu? Boleh faham ke? Itu kalau kita akan ambil dari perkataan. So, dalam konteks implikasi kita tu ialah di sebalik ayat ni aku kena faham apa, aku kena buat apa. Dia personalize begitu dia akan personalize. Okey, tak apa. Itu kita akan sambung sesi ke depan bila kita nak kupas pasal tadabbur ni. Kita nak habiskan ayat-ayat tadi Now, itu satu cerita dah cerita pasal Abu Jahal dalam konteks yang kita dah faham apa yang dia buat, ancaman kepada dia, dan juga kita tak nak jadi spesies dia spesies dia tu maksudnya ialah ilmuwan ke apa benda, tapi na'udzubillah tak faham Quran. Itulah, so kita kena ada target nak memahami Quran insyaAllah. So panjanglah sesi kita ni. Kita baru, ni surah Al-Alaq pun tak habis lagi 3 sesi ni kan. Macam-macam pun mungkin kita baru faham dan sebagainya. So maksudnya memang kena ada target lah untuk berterusan memahami sedikit demi sedikit Ni nak ambil satu sisi tadabbur dalam portion ayat ni. Okey, kita boleh tengok ayat 11, 12, 13 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla. Okey, ayat ni cakap pasal siapa? Ayat ni cakap pasal siapa? Kalau tengok terjemahan masing-masing ataupun kefahaman masing-masing. Kalau dalam Quran terjemahan biasa, dia ada kurungan yang menunjukkan pasal siapa. Ada yang ada jawapan ataupun ada yang translation dia memberikan jawapan? Ada tak yang versi yang dia ada kurungan, yang melarang solat, yang dia larang solat, ataupun yang macam tu lah? Ke kau punya translation tak ada kurungan ke, tak ada? Ada, tapi Ana tak berapa faham sangat. Dia tulis Ana baca ayat 11. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang solat itu berada di atas kebenaran petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan yang berpaling? Alright. Yang lain macam sama ke translation? Sebab rasanya kalau translation Quran Melayu yang itu yang agak famous lah. Sama ke? Ke tak ada translation depan ni? Allah, ada lain tu. Ada adik mesti kat belakang. Tidak salah, maafkan. Sekejap, mana cek balik tak? Ini surah Al-Alaq kan? Surah Al-Alaq, surah Iqra. Okay, maaf buka surah lah. Maaf sekejap. Oh, maksud dia ni berkaitan tentang Abu Jahal tu lah. Yang mana? Dekat ayat berapa? Ayat 11 ni. Sebelah ni Abu Jahal yang Bagaimana melarang yang dilarang itu. Yang dilarang Abu Jahal ke siapa? Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepadanya. Yang dilarang itu.
Itu memang dalam kurungan je. Ni Allah SWT cakap dekat Nabi Muhammad jika Abu Jahal yang dilarang itu berada di atas kebenaran petunjuk. Sekejap, yang dilarang, sekejap, okey. Dia tulis itu yang, kalau translation, kalau betul lah kan. Dekat sini dia cakap yang dilarang kan. Dekat sini dia cakap yang melarang, betul? So dalam kisah tu, ada seorang yang melarang, ada seorang yang dilarang kan. Yang melarang siapa? Melarang solat. Orang Abu Jahal. Abu Jahal. Yang dilarang? Dilarang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW kan. Faham ke? Sebab satu yang melarang, satu yang dilarang, yang kena larang kan. So biasanya terjemahan bahasa Melayu biasanya kita akan jumpa macam tu maknanya yang ayat warna biru ni ditranslate, ditafsir sebagai ayat kepada Nabi kepada ataupun berkenaan Nabi Muhammad yang dilarang kan. Dan ayat yang warna coklat ni adalah yang berkenaan yang melarang, betul kan? Yakni Abu Jahal. So ayat macam tu akan make sense bila kita kata betul ke Nabi Muhammad SAW tu kana alal huda, di atas petunjuk, dan au amar bittaqwa, menyuruh orang bertakwa. Yalah kan Nabi Muhammad mendapat hidayah, berdakwah, menyuruh bertakwa. Dan Abu Jahal tu yang mendustakan dan berpaling kan. Faham? Okey. Translation tu kalau kita perasan yang melarang yang dilarang tu tak ada dalam ayat ni tau. Sebab ara'aita ni apa pandangan kamu ataupun kamu melihat in kana alal huda, dia tu di atas petunjuk. Lepas tu au amar bertakwa dan menyuruh bertakwa. Lepas tu kat sini apa pandangan kamu jika dia mendustakan pelindung. Dia tu tak disebut secara jelas. Tapi sebab tu ada dalam kurungan. Tak tahulah kalau translation tu ada letak kurungan atau tak. Kalau tak dia bahaya sikit sebab seolahnya perkataan tu ada. Kalau proper dia letak dalam kurungan lah, yang melarang, yang dilarang tu. Maksudnya benda ni penafsiran. Dia bukan wording Arab tu, tak ada kat situ kan. Okey, tetapi ayat tu make sense kalau macam kita baca seolahnya Allah cakap kepada kita. Kau tengok macam mana orang yang in other words, kau tengok macam mana Nabi Muhammad SAW tu yang mendapat hidayah dan berdakwah menyuruh orang takwa kan. Kau tengok macam mana pula Abu Jahal tu yang mendustakan dan berpaling. Faham Itu translation biasa. Tetapi dia jadi pelik kalau kita faham ayat ni Allah tengah cakap kepada Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Kalau Allah cakap kepada Nabi Muhammad SAW, siapa pula yang dia tunjuk kepada siapa? Faham ke? Kau rasa macam mana orang tu mendapat hidayah? Maksudnya orang tu siapa? Faham ke? Sebab kalau tidak, kita nampak dua watak kan, Nabi Muhammad SAW dengan Abu Jahal. Dan Allah cakap kita, kau tengok Nabi Muhammad tu dapat hidayah ni kan. Kau tengok Abu Jahal tu mendustakan. So make sense lah. Tapi bila kalau ayat tu turun, maksudnya kalau di dalam posisi Nabi Muhammad SAW, depan dia hanya seorang, betul tak? Siapa? Abu Jahal. So dekat situ, penafsiran dekat situ yang saya nak bawa dalam konteks itu, ketiga-tiga ayat ni pasal Abu Jahal. Allah SWT tengah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW pasal Abu Jahal kan? Kau rasa macam mana kalau bahasa kita? Kau rasa macam mana kalau tu dia ni dapat hidayah dan menyuruh bertakwa? Kau rasa macam mana kalau dia mendustakan dan berpaling? Faham ayat tu tak? Ayat tu maksud dia apa tau? Maksud dia, kita melihat potensi orang. Maksudnya kalau kita bahasa kita lah ada budak nakal lah kat sekolah, budak jahat nakal kan, gangster kan, macam Abu Jahal ni. Lepas tu kita bincang, kau rasa macam mana kalau dia dapat hidayah dan berdakwah? Faham soalan tu? Kau rasa macam mana pula kalau dia mendustakan berpaling? Dan sebab itulah, siapa pernah dengar Abu Jahal ni salah seorang yang Nabi doakan dia, betul tak? Siapa pernah dengar benda tu? Ke tak pernah? Tidak. Tak pernah Ahmad Aziz pun tak pernah. Nabi SAW mendoakan dua Umar. Yang tu pernah dengar? Dua Umar. Satu Umar Al-Khattab, satu lagi Umar Abu Jahal ni. Sebab nama dia dia Ain Mim Ra juga, tak silap. Umar tu Ain Mim Ra juga, tapi dasarnya sebutan dia Umar. Yang ni Amru ke apa tak ingatlah, tapi dia Ain Mim Ra juga. So ada dua Umar Rain ke macam tu yang Nabi doa dapat hidayah. Dan Allah takdirkan Umar Al-Khattab masuk Islam, jadi ayat yang ni yang mendapat hidayah dan berdakwah menyuruh takwa, dan Abu Jahal kekal yang ini. Macam kita sebut tadi, dua figure ni sebiji sama.
Dua-dua gangster, dua-dua ganas, dua-dua kuat, dua-dua otak geliga. Dua-dua memang scorer level bukan calang-calang Allah nak tunjuk. Okay, faham ayat tu maknanya melihat potensi. Bila kita tengok, so satu soalan yang nak tanya kepada kita lah bila kita tengok budak-budak nakal, budak-budak jahat ke apa kan, adakah kita fikir macam tu? Kau rasa macam mana kalau dia dapat hidayah dan berdakwah? Macam Allah mengajar Nabi Muhammad SAW untuk melihat orang depan dia walaupun dia sedang jahat. Sebab Umar tu ketika tu jahat juga. Umar nak bunuh Nabi kan. Kemudiannya Allah bagi hidayah kepada dia dan dia jadi pendakwah yang bukan calang-calang, betul tak? Dia seorang Muslim yang bukan calang-calang. Dan Allah takdirkan pula Abu Jahal ni terus dengan penentangan dia dan dia akan jadi musuh yang kuat lah. So ini satu pengajaran kepada kita. Bila kita melihat sesiapa je di depan kita, kita jangan tengok dia sekarang. Kita kena bayangkan potensi dia. Kau rasa macam mana kalau dia jadi baik? Mesti power kan? Kau boleh fikir sama-sama macam tu tak? Maksudnya, so ada budak nakal yang kalau dia jadi baik, dia lagi power daripada... Okay, boleh bayang tak? Budak baik yang tak kerti cakap dengan orang, macam dia buat seorang macam tu lah, dia budak baik kan. Bila dia jadi baik pun, dia tak, kita kata, pergilah dakwah, saya tak kerti. Faham kan? Tapi kalau budak nakal-nakal yang berani apa sebenarnya, kalau dia dapat hidayah dan dia berdakwah, dia akan power. Dia berani jumpa orang, dia berani cakap kebenaran. Macam Umar tu lah kan? Macam dia nak hijrah kan, dia kata, siapa pernah dengar kisah dia nak hijrah? Sebab biasanya yang lain hijrah sorok-sorok kan, tapi dia kata aku nak hijrah esok kan. Siapa tak kisah nak jadi isteri dia jadi janda ke apa, datang jumpa kan. So dia memang gagah dan berani. Okay, so ini satu ayat yang kritikal untuk kita. Dan Allah tunjukkan bagaimana orang yang jahat pun kalau dia power, bila dapat hidayah dan dia berdakwah, dia akan jadi bukan calang-calang Dan macam kita sebut awal tadi dalam sirah, kalau biasanya orang pecahkan kepada kita cari gambar sirah itu just untuk timeline kan. Okay, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah kan. Dan biasanya orang pecah dua lah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan Mekah pula biasanya orang pecah kepada dua, 3 tahun rahsia, 10 tahun terbuka. Tapi terbuka tu sebenarnya kita boleh pecah lagi. Masa awal terbuka, masa Nabi naik ke Bukit Safa, Nabi kata aku berdakwah dan sebagainya ni, dia ada soalan dia kan, kau percaya tak kalau aku cakap ada tentera di belakang bukit, kalau ingat kisah tu lah. Tapi Nabi seorang yang naik tau. Orang lain yang Islam masih bersembunyi. Siapa yang kantoi macam kita cakap tadi, kena seksa Until Umar masuk Islam. Siapa pernah dengar kisah Umar masuk Islam macam mana? Pernah dengar ke? Nah, lebih kurang apa ceritanya? Apa yang menarik? dia pasal seorang, tak tahu Nabi ke sahabat membaca Quran, lepas tu Umar tersentuh hati, dia masuk Islam. Okay, tu kat mana tu? Oh, tu kat adik dia kan? Rumah adik dia. Oh. Okay, first dia nak bunuh Nabi kan? Mhm. Lepas tu orang kata, adik kau pun dah ikut Muhammad tu kan. So dia pergi rumah adik dia. Dan tu kat situ dia dengar, betul tak? Dia dengar ada bacaan surah Toha tak silap dalam rumah tu kan. Okay, dalam rumah tu siapa yang baca dan siapa yang ada dalam rumah tu? Tahu tak? Adik dia of course. Lagi? Adik dia seorang-seorang ke? Oh, kita tahu sampai situ je. Dia dengan suami dia, dengan ada yang ketiga iaitu Khabbab tak silap Khabbab. Khabbab tu duduk apa-apa itu, Khabbab tu jadi nakib dia orang sebenarnya. Khabbab ni yang dapat direct daripada Nabi SAW dekat rumah Arkam bin Abi Arkam dan di-assign untuk jadi nakib dekat rumah tu Now, masa Umar masuk, Khabbab ni dah cuak, dia menyorok dalam almari ke apa So, tahulah Umar ni siapa kan. Kalau kena ni memang nak asal. Dia menyorok until dialog tu berlaku kan. Dia mula-mula dia tampar ke adik dia dan dia tiba-tiba dia macam terinsaf Dan Khabbab tu yang keluar dan bawa dia pergi rumah Arkam bin Abi Arkam. Dan dekat situlah event Umar masuk Islam. Dan immediately lepas Umar mengucapkan syahadah, Umar tanya satu soalan yang quite interesting. Dan bahasa kita, kenapa nyuruk ni kan? Bukan kita ni betul ke? Kenapa menyuruk, kenapa sorok ni kan? Bukankah ini kebenaran? Bukan sepatutnya kebenaran ni tak yang nyuruk-nyuruk. Dan Nabi setuju. Dan siapa pernah tengok movie The Message?
Ni cerita lama lah, tapi pasal sirah Nabi. Ada yang pernah tengok? Kalau tengok kisah tu, pernah? Ke tak pernah? Tak. Tidak. Oh, tak pernah. Kalau boleh cari, boleh tengok lah, agak interesting. Walaupun dia zaman, kalau kita tengok gambar dia, zaman dulu punya gambar lah. Tapi dia menggambarkan sirah tu agak menarik lah. Sebab kita biasa baca je kan. Masa tu lah Nabi kata betul. Dan mereka pun keluar dari Hakam bin Abikam tu. Macam kalau dalam movie tu, semua pegang tangan, dah tu kena baling dengan batu apa semua. Bila dia pergi ke Kaabah. Tapi satu soalan Nabi kata betul, ni benar, mengiyakan Umar, dan dia orang keluar. Tapi adakah sebelum Umar tanya tu, Islam ni tak betul? Kenapa menyorok? Faham soalan ni tak? Sebab Umar kan dia tanya, bukan ni betul ke? Kenapa nak sorok-sorok ni? Lepas tu Nabi Muhammad SAW kata, betul lah ni betul. Jom kita keluar. Tapi apa yang membezakan, kenapa sebelum tu menyorok, selepas tu Nabi berani untuk keluar? Boleh agak? Okay, beza dia ialah, sebab just before that, Hamzah masuk Islam kemudian tiba-tiba Umar. So Umar dengan Hamzah ni, kalau biasa dengan karakter dia, tahu lah karakter power ni lah, karakter gangster yang power ni, dengan kemasukan Hamzah dan Umar lah menyebabkan kebenaran tu boleh tampil ke depan. Sebelum tu siapa yang diketahui je kena keluarga Yasir kan, Sumayyah kena, Ammar biasa tu anak dia yang dia terlepas sebab dia mengaku tu kan, tapi Yasir tu syahid kan, Bilal kena. So of course lepas tu kena juga seksa, tapi dia dah ada kekuatan So tu nak kata dakwah ni boleh berubah kedudukan dia dengan kemasukan orang yang power. Dan kita balik kepada point tadi, Allah mengajar untuk melihat kepoweran orang lah. Faham ke ayat tu? Bila kita tengok, tak kisah dia masih ni tengah jahat ke ni, nakal ke apa, tapi dia ni power lah. Kalau kita dapat usahakan supaya dia dapat hidayah, dapat kesedaran, dakwah boleh jadi gempak. Berbanding dengan semua sekarang ni, kebetulan yang baik-baik ni yang memang jenis tak kerti cakap dengan orang, tak berani. Faham ke? So dakwah ni sepatutnya mencari orang yang walaupun dia awalnya tak berapa baik dan semuanya, tapi karakter dia power. Maknanya kalau dia convincekan something, dia berani cakap je kan. Kalau okay, dalam kelas biasanya budak baik-baiknya senyap. Tak tahulah antum punya kelas macam ni. Tapi budak-budak ni senyap, tapi budak yang nakal ni jenis macam kau nak lawan cikgu tu samba je. Cikgu tak betul lah tu, atau kawan. Itulah karakter Umar, Hamzah dan sebagainya. Orang macam tu lah yang sepatutnya ditargetkan untuk jadi baik. Sebab once dia jadi baik, kalau dia nampak kesalahan, dia berani tegur. Orang yang kadang-kadang lama baik ni, kadang-kadang nak tegur pun, faham kan? Nak tegur, tak berani dan sebagainya. So dia tak membantu dakwah tu. So benda ni melihat potensi lah. Melihat potensi. Alright. So kita dah pukul 11. So kita pergi ke benda ni. So insyaAllah dalam sesi yang akan datang, kita akan pergi kepada konsep tadabbur tu lah. So macam mana caranya kita melihat ayat-ayat Quran ni supaya setiap ayat tu relate kepada diri kita. Saya relate kepada kita. Macam kita tengok tadi, kita relate Abu Jahal tu. Okay, sebelum ni pernah relate diri sendiri dengan Abu Jahal tak? Sebab tadi kita relate kan, maknanya dia tu macam tu, dia tu power, dia tu brilliant, dia tu scorer apa semua. Tapi disebabkan tak faham Islam, itulah nama dia jahil. So aku macam mana? So macam tu lah. Sebab biasanya kita tak tahulah kan macam mana. Tapi kebiasaannya kita ni kadang-kadang bila kita tengok fikir macam ni, kita terus letak dia kat tempat lain. Mana ada aku macam Abu Jahal, walaupun kita buat karakter yang sama tanpa sedar. So itu problem kita bila kita tak tadabbur lah, kita tak merelate dengan itu. So dalam ayat tadi pula, adakah kita seperti mana yang Nabi dia ajar melihat orang, jangan lihat kejahatan dia sekarang, tapi lihat potensi yang ada yang boleh dapat kepada Islam. Kalau dia dapat Islam, dapat hidayah. Dan sebab tu Nabi sampai berdoa, berilah salah satu daripada dua Umar tu kan. Dan Allah takdirkan Umar Al-Khattab jadi Islam sebagai contoh yang kita boleh faham. Dan Abu Jahal pun terus kafir sebagai contoh yang kita boleh faham juga. Begitu Okay, insyaAllah. So to be continued, yang kita akan pergi kepada tadabbur dan kita akan pergi surah-surah lain macam mana kita nak relate. Dan insyaAllah macam kita sebut tadi, ada satu lagi Abu yang jahat, iaitu Abu Lahab. Kita nak cuba relate juga apa kisah dia dan ada relation yang diri kita ke tak. Itu akan kita sampai bila kita sampai surah Al-Masad. Kita sampai surah Al-Masad. Kalau dari hujung, di surah yang keempat kalau tak silap kan, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad. So insyaAllah kita akan bersambung. Adakah possible sesuai esok? Ada masalah ke boleh je? Boleh je. Boleh insyaAllah.
Boleh. Alright, so kita akan sambung esok insyaAllah dengan kupasan yang seterusnya. Of course, ini dah habis lah. Dengan 3 sesi ni kita dah habis surah Al-Alaq dan kita akan pergi kepada surah yang seterusnya. Of course, kita akan mula dengan tadabbur tu macam mana sebenarnya. Apakah soalan yang kita tanya dan sebagainya. Itu next insyaAllah. So untuk malam ni, ada apa-apa soalan sebelum kita tangguhkan? Tiada. Tak ada. Okey, Alhamdulillah. So kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Allah. Syukran. Ustaz. Terima kasih.